Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Pilih Mahathir, kesilapan Hussein On paling besar. Berita penuh, kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala 7 negara kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala 7 negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hussein On memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba, Tengku Razalik dan Ghazali Syafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar perlembagaan persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman ICERD, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti Melayu, anti Islam dan anti Raja, tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tengku Abdul Rahman, Razak Hussein dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat, jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang.
menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini ada seorang individu yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad yang telah mencipta rekod dunia dengan kehilangan deposit pilihan rayanya tambahnya. Pada PRU 15 lalu, Mahathir mengalami kekalahan teruk di Langkawi dan kerusi parlimen itu dirampas oleh pemimpin Bersatu PN Mohd Suhaimi Abdullah yang mendapat 13,518 undi. Sekian berita Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya, Anwar dakwa terima ugutan daripada geng penyakau besar. Berita penuh, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan menerima ugutan daripada geng penyakau besar selepas kerajaan pentadbirannya bertekad menghapuskan rasuah dan menyelamatkan negara daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar berkata beliau tiada masalah dengan ugutan yang diterima, malah bertekad untuk mempertahankan prinsip melawan rasuah dan salah guna kuasa. Macam-macam ugutan saya terima. Geng-geng kaya raya ini dah berpakat. Saya tak ada masalah, itu kerja dia. Geng-geng penyakau besar berbilion-bilion berpakat sekarang ini nak buat hidup Melayu. Hang, kamu buatlah. Saya lawan tetap lawan untuk mempertahankan prinsip ini, katanya ketika berucap pada kenduri korban dan solat Jumaat di Masjid Jamek An-Nur, Kampung Guar, Perahu di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Anwar berkata, beliau terbuka untuk ditegur dan dikritik sekiranya terdapat kelemahan dalam pentadbiran kerajaannya. Namun, bukan difitnah tanpa fakta dan penilaian yang adil. Beliau mengakui dirinya mungkin ada kekurangan serta kelemahan dan bersedia ditegur, namun bukan dicerca dan difitnah. Politik ini bukan fitnah. Boleh kritik kerana saya bukan betul semua. Saya pun ada kekurangan, mungkin saya tak tahu. Mungkin saya ada kelemahan, tapi bagi tahulah. Tapi cerca dan fitnah ini tak boleh. Tidak kira sesiapa pun, Cina atau Melayu, pakai kopiah atau kot, ini tak boleh, katanya. Beliau turut mengulas dakwaan perjanjian sempadan maritim Malaysia-Indonesia ditandatanganinya bersama Presiden Indonesia Joko Widodo pada 8 Jun lalu membabitkan blok perairan itu sebagai fitnah dan tidak benar. Jelasnya beliau tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia, membabitkan blok Ambalat berikutan tidak bersetuju dengan tuntutan yang dikemukakan Indonesia dan begitu juga dengan Indonesia yang tidak bersetuju dengan tuntutan Malaysia. Jadi yang itu tangguh, yang lain kita tanda tangan tetapi belum ada fakta. Ini di luar sana ada yang mengatakan seolah-olah Anwar ini seorang Perdana Menteri yang khianat dan jual kepentingan negeri kita, katanya lagi. Sekian berita Salam Malaysia Madani.